Sebab tu niat ni sangat penting. Jadi bila dah berniat, jangan ada sebut, "Ai nanti kalau dapat pergi umrah, ai tak nak shopping satu benda pun." Ustazah dah banyak bawa jemaah umrah. "Ustazah, saya bawa duit 4,000, saya tak letak kat poket beg saya ni, saya letak dalam beg besar Ustazah, saya buka-buka hilang duit tu 4,000. Saya baru teringat, saya cakap daripada dulu kat Malaysia, saya tak nak shopping apa pun." Tak nak shopping kak, tapi bawa 4,000, hebat ni. Akhirnya Allah hilangkan sungguh, sahabat. Ini confirm berlaku. Jadi kita nak sebut, start kita pasang niat, Allah dah tulis dah. Betul tak sahabat-sahabat? Allah dah catat dah. Jadi kita niat je, duit tak ada lagi ni sekarang, tapi niat tahun depan nak buat umrah. Orang umrah ni sahabat, Allah macam bagi cash. Belum ada kat situ lagi sebab Allah nak sucikan dosa. Supaya kita sedar diri, cakapnya kena jaga, perbuatannya kena jaga. Kan? Jadi sebenarnya semua tu melatih untuk kita makin berakhlak di hadapan Allah. Baik, apa lagi? Sembahyang di tengah malam untuk sesuatu tujuan dunia. Kan? Okey, buat tahajud 18 rakaat. Elok azan subuh dan tahajud 18 rakaat di Facebook kita. Wow, 100 orang like. Belum lagi habis waktu duha ni, dah 100 orang like. Apa tujuan sahabat? Okey, jadi hati-hati. Berderma dan bersedekah supaya mendapat pujian. Kan? Hati-hati, kita ramai sangat terlibat dengan bantuan sepanjang PKP. Tak salah untuk menunjuk cara. Pergi kat perkampungan ni, panggil berapa orang asnaf, tunjukkan kat Facebook, tak salah, tapi jaga hati ketika dipuji. Baguslah Masjid Ibn Abbas tapak ni, rupanya dia kumpulkan 100 orang asnaf, beratur dekat depan jalan raya, bagi seorang satu. Masjid lain tak ada kan buat macam tu, tak ada kan, tiba-tiba sahabat-sahabat kan. Jadi hati tu kita yang jaga. Okay? Kemudian menziarahi pesakit supaya kita diziarahi pula ketika kita sakit. Ibu-ibu, mak-mak kita dulu ngajar macam tu kan, pergi ziarah orang sakit. Kita tak tahu nanti kalau kita sakit siapa yang datang ziarah kita. Jawapannya tak salah berniat macam tu, tapi jangan hari ni saya ziarah Kak Jah dengan harapan nanti saya sakit Kak Jah ziarah saya. Tak semestinya. Hari ni kita tolong orang A, ikhlas, tapi nanti belum tentu A yang balas pertolongan tu. Kan, Ustazah, saya tolong A tu, dia dah kaya raya sekarang. Saya pun cakap dia, boleh tak aku nak pinjam duit 1,000? Kau ingat tak dulu kan masa kau susah aku bagi kau pinjam duit 1,000? Ya aku banyak benda ni aku tak boleh pinjamkan kat kau. Kita balik kecewa. Sampai hati dulu masa kau susah aku yang tolong. Tak payah berharap pada dia. Kita dah ingat, dah tolong dia hari tu, lupakan. Bila kita ikhlas menolong dia dan kita lupakan, percayalah Allah datangkan B to Z pada kita. Ini bahasa saya nak bagi mudah untuk faham sahabat. Kita tolong orang seorang hari ni, kita rasa orang tu akan tolong kita. Tapi kalau kita serahkan ibadah yang kita buat tu untuk Allah, Allah boleh datangkan seluruh bala tenteranya untuk tolong kita. Subhanallah Ustazah, kereta saya rosak, betul-betul tepi ladang kelapa sawit. Ustazah tahu tak, pekerja-pekerja asing yang nak balik ke rumah kongsi di dalam ladang tu, tolong saya buka tayar, gantikan. Ya Allah, saya tak sangka lah Ustazah. Tiba-tiba saya balik tu bergenang air mata syukur dengan suami. Suami kata, you ingat tak dulu masa kita tolong kereta orang tu, tak mana-mana orang tu pergi. Bukan orang tu yang tolong, tapi Allah datangkan orang lain. Ini biasa dalam hidup. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Syaratnya ketika kita buat tu memang untuk Allah. Jangan dengan jiran pun macam tu. Tak apa bang, hari ni kita baik dengan jiran sebelah. Kalau kita sakit nanti adik-beradik tak laju-laju datang, jiran sebelah yang tolong. Tiba-tiba kita telefon dia, aku ngantuk lah, kau carilah orang lain. Sakit hati tak sahabat? Sakitnya hati, ya Allah, sakit hati. Tiba-tiba jiran yang duduk rumah hujung, kau cakap kat WhatsApp kau tak sihat kan, kereta rosak. Tak apa, aku sampai depan pintu rumah kau. Ya Allah bang, malunya kita tak pernah tolong dia bang, rumah hujung. Kan kita tolong jiran sebelah. Kalau aku tahu dari dulu aku tak tolong kau, aku tolong rumah hujung tu. Tapi kerja Allah. Faham muslimat? Bila kita ikhlas, ya Allah Tuhan, kehidupan ni mengajar kita macam tu. Mengiringi jenazah supaya orang lain turut mengiring jenazah kaum keluarganya pula dan seumpamanya. Kita ziarah jenazah jangan harap pergi hantar jenazah Masjid Ibn Abbas tapak tu nanti jiran-jiran kat situ bagus. Tiba-tiba elok lagi sebulan kita nak meninggal, Allah takdirkan sahabat-sahabat kita tukar kerja, pindah rumah. Tapi dulu kita dengan kejiranan lama rajin tolong.
Elok-elok meninggal suami contoh. Dah resah dah isteri. Ya Allah ustazah, macam mana ni suami saya meninggal pula. Saya ni jiran baru kat sini. Baru ni saya ziarah seorang jemaah umrah saya meninggal dunia. Adiknya ambil dia duduk dekat Kelang. Dia sebut apa? Ustazah, saya risau juga jadi apa-apa kat sini. Saya baru 3 bulan duduk sini ni. PKP pula, mana sempat berkawan dengan ni. Tapi sebab arwah tu dulu orang baik dengan masjid. Memang terus bulu roma sahabat. Kan kematian dia tu sebab bukan kematian COVID. Orang datang juga ziarah. Kan? Dari mana orang kenal kakak ni? Sedangkan dia jiran baru kat situ. Oh, sebab dulu si mati ni masa hidup, dia rajin berziarah dengan orang lain. Jadi Allah datangkan sahabat-sahabat benda yang kita tak sangka-sangka. Tapi kalau kita bersangka A yang kita tolong nanti A dan keturunannya akan balas, kita akan stres. Kita akan stres, kita akan bertambah dosa. Kalau tahu kan bang, anak-anak dia semua lupa kat kita. Faham tak sahabat? Kita akan stres. Dan kita menambah dosa, mengutuk orang tu. So buat je kebaikan adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga. Bila tiba kita susah, tahulah Allah. Sebab Allah takkan turun dengan sifatnya. Sahabat-sahabat mengatakan, akulah Allah nak balas balik kebaikan kau. Tak. Minta maaf, kita tak boleh cerita benda macam ni dia orang dewasa macam kita bercakap dengan kanak-kanak. Kanak-kanak kalau kita cakap, siapa buat baik dengan cakap ibu, nanti Allah datang tolong dia. Apa ada dalam minda budak-budak? Oh, nanti Allah tolong dia, minta maaf sebut. Macam Ultraman datang, Superman datang. Sebab itulah otak mereka ni hanya nampak benda-benda yang jelas ni. Tapi kita belajar dengan keimanan dan ketakwaan. Okay? Macam-macam cara Allah boleh datangkan pertolongan kepada kita. Apa lagi? Apabila pengaruh yang mendorong kita berbuat sesuatu amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah jadi mudah dan ringan dilakukan, inilah yang dimaksudkan menyekutukan amal ibadah. Niatnya tidak lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kerana yang lain. Hati-hati. Kita rajin sebab dipuji orang, bukan sebab Allah suka kita buat amal ibadah tu. Sebab tu Imam Ghazali pun sebut, memberi gambaran dalam kitabnya, karangan Imam Ghazali insya-Allah akan jadi rujukan sampai hari kiamat, bahawa seseorang membina bangunan yang megah di sekelilingnya penuh dengan kebun buah yang rimbun dan lebat, maka pemiliknya tergolong raja di antara raja-raja dunia. Siapa ada rumah besar, kelilingnya tepi-tepi rumah tu sahabat tanam pokok apa, pokok betik, pokok segala kan sahabat-sahabat. Orang nampak ni mesti orang mewah ni dekat dalam ni. Sebenarnya niat dia bercucuk tanam tu Allah je yang tahu. Kadang betik tu pun dia tak makan. Tapi burung-burung yang datang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, makan makanan tu, dia tak bersedekah duduk dalam rumah. Tapi hasil dia berusaha bubuh baja, upah pembantu, tolong jaga pokok-pokok dia setiap hari tu. Pembantu dia, ibu-ibu ada orang yang ambil sampah tu, ambil pokok betik ibu 20 biji contoh kan. Tak apalah, tu rezeki dia kan. Bibik pun confused, aku pula yang marah, bos aku tak marah kan sahabat-sahabat. Jadi maknanya sebab dia suka je. Kalau aku tak manfaat pun orang luar pun dapat manfaat. Inilah raja yang sebenar, raja di sisinya Allah. Tapi ada orang dia tak makan betik kat luar tu, halau orang kaya sahabat boleh beli betik luar negara lagi. Ting tong datang depan pintu rumah kan. Betik pintu luar rumah tu dia tak heran pun. Tapi kalau aku tak makan, semua orang tak boleh makan. Kan? Itu perangai dia. Burung pun tak boleh makan. Kau bungkus, bibik pun dah bungkus elok-elok. Ibu dah masak dah, aku kenyang tak boleh makan. Busuk macam tu je. Dia tak nak orang lain makan. Ni aku punya. Ada kan orang sikap macam tu? Itu yang paling buruk di sisi Allah.